Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera kepada semua. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Kita tahu bahawa kisah Bani Israel terlalu banyak dalam Al-Quran. Inilah kaum yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara nikmat yang paling tinggi sekali ialah Nabi dan Rasul banyak sekali di kalangan keturunan Bani Israel. Oleh itu kadang-kalanya mereka ini menjadi kaum yang begitu megah, yang hebat, dan kadang-kala ajaran-ajaran para Nabi dan Rasul tidak sesuai dengan mereka, dikisahkan dalam Al-Quran, termasuklah mereka membunuh para Nabi dan para Rasul. Ini sejarah yang dicatat dalam Al-Quran. Oleh itu, kalau kita nak bincang kezaliman Zionis Israel, mereka memang begitu keadaannya. Yang penting kita nak tumpu hari ini ialah sikap umat Islam, sikap manusia dan sikap kemanusiaan terhadap kezaliman yang berlaku khasnya di bumi Palestin sekarang ini. Kita memang faham bahawa negara Israel itu dibentuk setelah umat Islam ataupun pemerintahan Islam berada dalam keadaan yang paling bawah. Pemerintahan Islam yang mula jatuh di Spanyol tahun 1492, kemudian ianya seperti domino teori, dianya berkembang pengaruh Eropah, dan mereka ini datang semangat untuk menakluk negara-negara yang dikuasai oleh orang Islam. Secepat kilat, 1511 mereka telah berjaya menguasai Melaka dan diikuti penguasaan terhadap Indonesia, kemudiannya ke Malaya dan hampir seluruh dunia Islam satu demi satu, dan paling akhir sekali ialah jatuhnya kerajaan Osmaniyah Turki pada tahun 1924 bila terbentuknya Republik dan dinyahkan khilafah yang dibentuk selama ini. Kita tahu bahawa Baitul Maqdis yang dikuasai terutama di zaman Khalifah yang kedua Umar Al-Khattab tahun 637, kemudian tahun 1917, walaupun sebelum itu ada bertukar tangan penguasaan terhadap Palestin ini, 1917 di bawah General Allenby yang menggerakkan tenteranya daripada Kairah, Senai, dan akhirnya mengalahkan tentera Osmaniyah Turki pada tahun 1917. Dan selepas itu kita lihat melalui mimpin-mimpin General Allenby, Scott Peacock, Balfour, Lawrence, yang digelar Lawrence of Arabia. Di atas usaha mereka ini maka terbentuklah negara-negara Arab, terutama sekali negara Teluk, yang sempadannya digaris oleh mereka dari sama ada daripada Britain atau Perancis. Dan mereka install pemerintah yang boleh mereka didik dan yang akan bersetuju dengan mereka. Dan di tengah kelemahan umat Islam, hilang empire, hilang kekuatan, di saat itulah negara Israel diwujudkan melalui pemindahan orang-orang Yahudi yang dibawa daripada Eropah, sedikit demi sedikit, dan akhirnya pada tahun 47, mereka memiliki wilayah yang luas dengan menghalau penduduk-penduduk peribumi, rakyat Palestin, sama ada orang Islam, orang Kristian, ataupun orang Drus. Dan pada tahun 48, bangsa-bangsa persatu mengiktiraf kerajaan Israel. Kita lihat negara-negara Arab juga dibentuk oleh pimpinan daripada Perancis, England, dan negara Eropah yang lain. Israel itu juga dibentuk dan direkognis oleh mereka. Masakan mereka nak izinkan negara Israel itu tewas kalau ada pertempuran atau peperangan
Sebab semuanya diwujudkan oleh satu acuan. Kita lihat gerakan untuk membebaskan daripada penjajahan secara direct atau indirect dibuat di Iraq. Sebab itulah Iraq selepas terkeluar daripada pengaruh Eropah ini, kita suka tak suka melalui Parti Ba'ath dan sebagainya, Saddam Hussein dan sebagainya tidak mengiktiraf Israel. Kerana mereka telah terkeluar daripada acuan yang dibina oleh Eropah. Kemudian berlaku juga perubahan di Syria. Sama di zaman sebelum Hafiz al-Assad atau semasa beliau, memang mereka ini tidak mengiktiraf Israel kerana mereka telah terkeluar daripada acuan pembentukan yang dibuat oleh Eropah. Dan Eropah kemudiannya Amerika. Kemudian diikuti dengan Lebanon. Dan pada tahun 79, acuan yang sama, iaitu melalui revolusi rakyat Iran, mereka juga terkeluar daripada pengaruh barat itu. Dan terus Imam Khomeini mengisytiharkan putus hubungan dengan Israel. Oleh itu sekarang sudah ada dua jalur. Jalur yang tidak mengiktiraf Israel, tidak mengiktiraf Zionis Israel, iaitu Iran, Iraq, Syria, Lebanon. Dan negeri ini yang bercakap hampir satu nada. Walaupun berlainan ayat, iaitu mereka tidak mahu wujudnya negara Israel yang dibentuk oleh negara Eropah dan membawa malapetaka besar di Timur Tengah. Adapun negara-negara Arab yang lain, kita lihat mereka belum dapat membebaskan diri mereka, terutamanya pemimpin-pemimpin, bukan rakyat, daripada cengkaman kuasa Eropah atau kuasa Amerika. Khasnya negara-negara Teluk. Sebab itulah negara-negara Teluk Arab ini, satu demi satu, mengiktiraf Israel. Di antara yang mengiktiraf Israel termasuklah Mesir melalui perjanjian Camp David, Jordan, kemudian kelapakangan ini UAE, Bahrain, dan juga hubungan yang baik, walaupun belum ada di taraf duta, iaitu kerjasama intelijen dan sebagainya, Saudi, dan diikuti dengan Sudan, Morocco. Kita lihat negara-negara ini mengiktiraf kewujudan Israel. Dan ada juga negara yang lantang bercakap soal dengan Israel, tetapi negaranya masih hubungan baik, terutama dalam ekonomi. Lebih kurang 5 bilion perdagangan satu tahun, dan penerbangan 8 hingga 10 kali sehari daripada pusat dagangan di negara itu ke Israel. Jadi di sini kita lihat, kekuatan Israel bukan masalah kekuatan mereka. Soalnya umat Islam berpecah belah. Negara-negara yang kuat menyokong perjuangan rakyat Palestin ini, kalau ada di negara orang Islam pun yang berhaluan kiri, seperti Algeria, Libya dulunya di zaman Muammar Gaddafi, dan juga Tunisia, Yaman, kebanyakannya mereka adalah berhaluan kiri. Dan kita lihat negara berhaluan kiri lebih kuat menyokong perjuangan rakyat Palestin dibanding dengan negara Arab. Di antaranya Cuba, Venezuela, North Korea, dan termasuk negara Eropah, Ireland. Ini di antara negara yang kuat menyokong perjuangan rakyat Palestin. Oleh itu bagi saya, bila timbul soal kezaliman, kejahatan Yahudi ini, ianya siaran ulangan. Tetapi kenapa kita tidak mencari jalan bagaimana nak menyatukan khasnya umat Islam terhadap negara Zionis Israel ini? Paling malu sekarang ini bila ada demonstrasi menyokong perjuangan rakyat Palestin di New York, di London, orang-orang Yahudi, Bani Israel keluar beramai-ramai. Iaitu pun mereka mengatakan hak rakyat Palestin untuk memerdekakan tanah air mereka daripada penindasan. Mereka yang bertopi dan yang berambut di pipi itu panjang, itu adalah orang-orang Yahudi Ortodok. Mereka keluar beramai-ramai bersama dengan penduduk
di London atau New York atau di Paris bersama-sama menyokong supaya negara Zionis Israel itu dapat dikalahkan dan digantikan dengan rakyat Palestin. Kita kena lihat bahawa hak mereka untuk kembali ke tanah air mereka ini perlu diperjuangkan. The right to return, hak untuk kembali ke kampung halaman mereka. Kita menyebut soal Nakba yang jatuh 73 tahun pada tahun ini. Puluhan ribu rakyat Palestin dihalau oleh Yahudi. Kemudian lebih 500 buah kampung ditawan dan dihalau penduduknya di situ. Dan peristiwa-peristiwa yang banyak lagi seperti itu untuk mewujudkan negara Israel. Dan sekarang kita nak nafikan anak cucu daripada tempat ini untuk kembali ke kampung halaman mereka. Sudah tentu ianya tidak sesuai. Hak untuk kembali ke tanah air mereka, ke kampung halaman mereka. Dan setelah mereka kembali, ikutlah sistem apa yang mereka nak pilih. Sistem republik, sistem parliamentary demokrasi, atau sistem apapun, biarlah penduduk di situ memilih sistem pentadbiran mereka. Bersama dengan orang Yahudi, bersama dengan orang Kristian, bersama dengan orang Islam. Dan seperti kata pendeta-pendeta Yahudi sekarang ini yang berdemonstrasi di New York, mereka berkata yang baru datang ke Israel itu, mereka boleh pulang ke tempat mereka masing-masing. Biarlah Yahudi asal yang berada di Palestin itu berada di situ. Inilah perjuangan right to return, hak untuk kembali. Bagi kita yang nak menyokong perjuangan rakyat Palestin, tak kiralah nak menyokong Hamas kah, Jihad kah, Hizbullah kah, atau badan NGO yang lain kah, dermalah kepada mereka, berilah sumbangan. Jangan kamu nak menderma, kamu lihat pemimpin Arab. Jikalau kamu melihat perangai pemimpin Arab, setengah-setengah jutawan-jutawan mereka di sana, barangkali satu sen pun tuan-tuan tidak mau menderma. Itu perangai mereka. Tetapi kita tahu di kalangan negara Arab itu, memang rakyatnya itu juga sedang berusaha keras untuk bersama-sama membebaskan bumi Palestin yang dijajah oleh Israel yang mendatang, yang dibentuk oleh yang saya sebut tadi, sama ada LNB, Sky Peacock, Balfour, ataupun Lauren, yang mereka bekerjasama untuk membentuk peta negara Arab. Dan kebanyakan negara Arab ini masih lagi di bawah pengaruh Anglo-Amerika yang tak dapat dibebaskan. Kepada rakyat Malaysia, saya yakin kita terus memperjuangkan tahrir, pembebasan. Dan walaupun ia tak bila akan berjaya, tapi perjuangan itu mesti diteruskan. Jangan kita lihat dalam keadaan terdekat ini, tidak berjaya kita kata cukuplah sekadar ini. Tetapi kita terus bersama-sama memberi sokongan moral, memberi sokongan semangat, memberi sokongan yang termampu oleh kita untuk rakyat Palestin kembali ke tanah air mereka dan membentuk negara masyarakat majmuk di sana. Oleh itu, kita haraplah negara-negara Arab khasnya, mereka ini memanglah setiap kali berlaku keadaan penyeksaan kepada rakyat Palestin, pembunuhan rakyat Palestin, mereka menjadi penonton begitu saja. Tetapi negara-negara orang bukan Islam, termasuk di Eropah sendiri, sekarang ini sedang mengubah arah mereka untuk bersama-sama dengan rakyat Palestin. Kita harap di negara-negara Arab kalau pemimpinnya tak mau berubah, rakyatnya juga akan membuat perubahan supaya bersama dengan penduduk muka bumi ini untuk membela golongan mustadafin dan menentang segala bentuk mustakbirin, sombong dan angkuh yang dilakukan oleh Zionis Israel. Kita kena bezakan Zionis Israel dengan Bani Israel. Semua orang Yahudi bukan semuanya menyokong apa yang berlaku penindasan di Israel sekarang ataupun di bumi Palestin yang dijajah sekarang, tetapi mereka juga sedang menuntut keadilan supaya hak rakyat dikembalikan di bumi Palestin. Dan insya-Allah saya yakin seyakin-yakinnya terlalu dekat kemenangan ini insya-Allah. Kerana rakyat, saya kata tadi, telah membebaskan diri mereka daripada cengkaman Anglo-Amerika satu demi satu di negara-negara Timur Tengah sekarang ini. Yang tinggal
hanya beberapa di negara Teluk yang masih lagi dipengaruhi oleh Anglo-Amerika dan mengimport senjata begitu banyak, bukan untuk membantu perjuangan rakyat Palestin, tetapi untuk membunuh sesama orang Islam yang berlaku di Timur Tengah sekarang, ataupun selain daripada di tempat-tempat yang lain, di negara orang Islam yang menjadi huru hara sekarang ini. Mesti kita usaha untuk mengembalikan keadaan ini, dan kita yakin penuh bahawa kemenangan adalah dekat. Nasrun minallah, fatuhun qarib. Bukan sengaja kita baca ayat-ayat ini untuk menyedapkan hati, tapi saya yakin, saya yang telah berjalan banyak tempat, bertemu dengan berbagai pihak daripada 30 tahun dulu sampai sekarang, saya melihat perubahan-perubahan pemikiran kepada orang Islam itu sendiri, dan kita yakin perpaduan antara terutamanya para pejuang yang berada di barisan hadapan seperti Hamas, Jihad dan Hizbullah, perpaduan mereka ini bersama dengan NGO yang lain, saya berkeyakinan masa depan Palestin, masa depan rakyat Palestin akan kembali ke kampung halaman mereka, dan Palestin dibebaskan daripada Zionis Israel.